Assalamualaikum, what's up guys, welcome back to my channel. So guys, hari ni ada satu cerita baru yang aku nak sampaikan dekat korang. Dan aku rasa dah lama aku tak menceritakan cerita-cerita macam ni kan. Jadi hari ni aku terpanggil lah untuk aku membuat satu video cerita, cerita seram. Cerita ni sebenarnya daripada staff aku sendiri, dia nak ceritakan, dia ceritakan pengalaman dia dekat rumah. So gangguan ni terkena dekat rumah dia sendirilah. Jadi sebelum kita mulakan kisah kita ni, korang macam mana? Sihat tak? Alhamdulillah. Kalau korang sihat, aku pun sihat. Dan sama-sama kita berdoa, semoga kita berada di bawah lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dan juga diberikan kesihatan yang berpanjangan, insya-Allah. Tapi sebelum tu aku nak ingatkan dekat korang, macam biasalah, kepada yang belum lagi, buka akun channel ni, korang boleh search lah akun channel. Nanti aku akan letakkan kat mana-mana lah, dekat description bawah ke ataupun kat sini ke kan. So korang bolehlah subscribe. Kalau korang belum subscribe, korang subscribe. Tapi kalau korang yang dah subscribe tu, aku nak ucapkan terima kasih. Dan juga kalau korang suka video ni, korang boleh like. Dan korang nak tekan butang loceng pun boleh. Kalau korang nak tahu update aku lah, ada video-video yang terbaru, korang boleh dapat tahu update aku dari situ. Guys, so tanpa membuang masa lagi, aku nak teruskan dengan cerita aku ni. Dan jom sama-sama kita dengarkan cerita ini, iaitu rumah sewa. So cerita ni macam aku cakap tadi, cerita ni adalah daripada staff aku sendiri. Dia ceritakan, so dia menyewa satu tempat ni, di daerah Ipoh lah, Perak. So dia menyewa satu tempat ni. Seperti mana yang kita tahulah, dulu kita pun tak tahu kan, peneroka ni dia teroka tempat tu. Kalau tempat tu macam kita pun tak tahu dia lombong ke, ataupun ladang kelapa sawit ke, ataupun ladang getah ataupun hutan-hutan kan. Kita bukan tahu pun peneroka tu dia apa tempat tu kan. Dia just datang dan tiba-tiba dah buat rumah. So kita tak tahu pun apa asal usul tempat tu. So jadi dia ni pun sewa lah rumah tu. Dan bila dia sewa rumah tu, mula-mula macam biasalah, tak ada pun perkara pelik yang berlaku kan. Jadi stay juga macam biasa. Tapi sampai sekarang lah, sebenarnya sampai sekarang lagi dia stay kat rumah tu, sebab mungkin susah nak cari rumah lain kan. So dan mungkin tak ada lagi gangguan-gangguan yang besar yang melanda lah. Tapi since aku dengar cerita dia, aku rasa tu macam besar juga. Tapi aku tak tahu macam mana dia boleh bertahan kan. Alhamdulillah lah. So mostly kejadian ni yang selalu, yang dia katakan sering mengganggu lah. Dia kata waktu senja, tapi kadang-kadang bukan waktu senja lah. Dan macam contohlah dia kerja split shift kan. So dia akan balik pukul 12.30 hari lah. So anak dia hantar ke pengasuh. Jadi bila dia hantar ke pengasuh, dia pun dia dah kat rumah. So dia tak ambil lah anak dia dulu kan. Jadi dia pun balik rumah. Bila dia balik rumah, dia pun nak settlekan lah, apa orang kata, kemas-kemas rumah, basuh-basuh baju apa semua kan. So masa dia dekat bilik air tu, yang dia perasan, memang dia ada anak kecil. So anak ada baby, dan juga ada seorang lagi anak dia lah, berumur dalam 4 ke 5 tahun macam tu. Tapi waktu dia balik tu memang dia tak ambil anak dia pun kat rumah. Tapi masa dia tengah basuh baju tu, dia dengar suara baby menangis. Dan dia pun pelik, macam memang suara tu dekat je. Suara tu seolah-olah dekat ruang tamu rumah dia. Tapi dia memang pelik sebab dia tak ambil pun anak dia. Memang tak ada baby langsung, tak ada budak langsung je. Jadi memang dia tak ke depan lah, sebab dia tahu memang tak ada sesiapa kan. So masa tu dia dah rasa lain.
Okay, tapi tak apalah, dia pun kuatkan semangat dia lah. Sebab tahu macam, okay tak apalah, kita jangan kacau aku lah. Aku just aku tak kacau kau jangan kacau aku. Okay, aku nak buat kerja aku je. Okay, dan bila dia dengar je suara tu, okay, lepas suara tu menangis, dia pun terendahkan. Dia pun buat kerja macam biasa balik lah. So lepas dia buat kerja apa semua, dia dah habiskan kerja dia, dia ternampak seolah-olah seperti ada sesuatu yang menjenguk di balik dinding pintu dia, mengintai dia. Tapi bila dia toleh, macam biasa bila kita toleh belakang tu, tengok tak ada. Dia seolah-olah rasa yang seperti ada orang intai dia. Okay, tapi bila tertoleh memang tak ada lah cerita dia. So dia pun macam, okay tak apalah, mungkin perasaan dia ke apa kan, kita tak tahulah. So dia pun macam, tak apalah, buat endah tak endah sajalah. Okay, tapi bila sampai je satu masa ni, dia senja. So bila sampai je waktu senja ni, once semua dah ada kat rumah lah. Okay, dia senja, kita tahulah memang tak elok lah kan kat luar. So dia dah masuk dalam rumah, dah siap-siap macam nak solat ke apa. Tiba-tiba terdengar seperti guli, orang kata macam mana dekat, jatuh. Okay, guli tu berjatuh lah, bunyi guli jatuh. Kita tahulah kalau bunyi guli ni dia selalu dikaitkan dengan JIN. Kan kita nak sebut lah. Jadi memang tak dapat dipisahkan. So kita tahulah benda tu. So dia pun dapat agak lah benda tu daripada tu. Sebab bila kadang-kadang bila malam dia terdengar seperti bunyi heretan perabot, tetapi macam biasalah. Okay, tak ada pun sesiapa yang mengheret perabot ataupun mengubah perabot pada malam hari. Okay, tu kes senja dan kes malam. Okay, dan kes ni berlarutan, dia berhari-hari. Okay, dan hari-hari tu dia kejadian dia lain-lain, bukan sama, dia lain-lain. Right, lepas tu guys, ada pula memang bila dia tinggal je seorang dekat rumah tu, memang dia rasa seram lah. Okay, dia memang rasa macam seolah-olah memang ada orang intai dekat rumah tu. Memang macam ada, bukan dia seorang kat rumah tu, tapi macam ada orang lain yang kat rumah tu. So yang paling dia kata macam sangat-sangat menakutkan lah, bukan menakutkan tapi memang sangat-sangat macam terkesan, bila malam anak dia yang kecil tu guys, okay, yang baby tu, dia tiba-tiba, kita tengah baring kan, kita tengah baring lah, tengah syok, macam layan-layan mata dan lain perasaan kan. Tiba-tiba guys, baby tu dia tiba-tiba gelak tau guys. Dia tiba-tiba gelak, macam ada seseorang yang mengagah dia daripada atas. Dia punya gelak tu macam happy gila, gelak gila macam dia macam gitu. Macam tu. So tapi bila yalah, tahulah tiba-tiba gelak. So macam suasana tu jadi macam apa hal kan, tiba-tiba gelak. Dia tengok memang gelak dia guys, memang macam tengah terhibur sangat-sangat lah cakap. Dan bukan tu saja, bila tengah-tengah tidur tu guys, dia terdengar macam bunyi lesung batu guys, yang korang tumbuk sama belacan tu guys. Tak tahulah kalau korang akan tumbuk lagi ke ataupun blender kan. So yang tumbuk sama belacan tu guys, lesung batu tu berbunyi guys, dan jam menunjukkan pukul 1. Siapa yang tumbuk sambal belacan tu? Siapa yang makan pukul 1? Dan kejadian tu mengganggu dari sehari ke sehari. Okay, seperti biasalah, mungkin ada yang kejadian tu berulang. Dan dia ceritakan aku yang ada yang sama je dia dengari kan, macam bunyi guli, main pintu, dan yang aku ceritakan tadi lah. Tapi dia buat macam mana guys, dia terpaksa duduk situ lah sementara untuk
mencari rumah ataupun rumah sewa yang baru kan. So dia kena kuatkan semangat dia lah. Sebenarnya cerita dah lama dah, dia baru cerita kat aku je benda ni. So agak kuat semangat juga dia ni kan. Jadi itulah dia guys, cerita yang aku nak sampaikan pada hari ini. So korang kalau nak beli rumah ke, nak sewa rumah ke, aku harap korang kata research lah, buatlah kajian dulu rumah tu asal dia daripada mana. Tapi kadang-kadang kita bukan tahu pun rumah tu daripada mana kan. So kita just, kadang-kadang kita dapat info pun rumah tu daripada mana, kita just masuk. Okay, itu sebabnya guys, bila kita masuk rumah baru, kita mestilah kena buat, okay, kita kena buat something macam, okay, kau azan, okay, kau first thing tu kau kena bagi salam, okay, dan azan, dan kau ikutlah apa yang Islam selalu buat kan. So benda tu kena ada guys. Tapi apa pun, kita perlu tahu yang benda ni memang ada guys. So kita memperbanyakkan berdoa supaya Allah lindungi kita daripada segala-segala yang tak elok. Okay guys. Okay, so sampai sini sahaja video aku kali ni. Terima kasih kepada korang yang sudi mendengar cerita aku, dan suka aku nak ingatkan yang aku buat video ni bukan untuk takutkan korang. Okay, so ia adalah sekadar hiburan dan juga berkongsi sedikit pengalaman untuk tetapan korang semua. Okay guys, so sebelum aku terlupa, kalau korang ada nak kongsi dengan aku apa-apa sekali video reaction ke, pengalaman ke yang nak aku sampaikan, korang bolehlah komen dekat bawah tu, ataupun korang boleh DM aku dekat Instagram. Aku akan tinggalkan link kat description tu. Okay, so korang bolehlah share dekat aku akan, insyaAllah aku akan sampaikan. Dan insyaAllah, jadi apapun, aku ucapkan terima kasih lagi sekali kepada korang, dan juga stay safe, jaga kesihatan. InsyaAllah kita boleh, kita jaga kita. Jumpa lagi pada video akan datang. InsyaAllah kita akan buat video reaction pula. Right? Assalamualaikum.